Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Alizah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan teori kecerdasan pelbagai. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang ahli. Saya akan terangkan bahagian pengenalan apa itu kecerdasan pelbagai. Kecerdasan pelbagai adalah teori yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Menurut Gardner 1983, kecerdasan pelbagai adalah kepakaran kecerdasan manusia seharusnya mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah, menangani masalah sesuai dengan masa dan tempat serta menghasilkan output yang efektif. Kecerdasan pelbagai mencakupi 9 kecerdasan pada dasarnya yang merupakan perkembangan dari kecerdasan otak iaitu IQ, kecerdasan emosional iaitu EQ, dan kecerdasan spiritual iaitu SQ. Terdapat 9 jenis kecerdasan pelbagai, antaranya ialah kecerdasan linguistik, kecerdasan logik matematik, ruang dan visual, kecerdasan muzik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural dan eksistensialisme. Seterusnya, kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik merupakan kebolehan mengenal nombor, menakul, mengenal pasti pola abstrak dan juga perkaitan sebab dan akibat. Kemahiran yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan pelajar yang memiliki kecerdasan ini menakul secara induktif dan diduktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Ia juga melibatkan pemikiran secara saintifik dan heuristik. Pelajar yang mempunyai kecerdasan ini cenderung untuk sering bertanyakan tentang pelbagai fenomena yang berlaku di sekeliling mereka. Biasanya, seseorang individu itu akan mencari penjelasan yang logik dari setiap pertanyaan. Mereka juga sangat menyukai permainan yang banyak melibatkan kegiatan supaya mereka dapat berfikir dengan aktif seperti bermain teka-teki atau eksplorasi. Seterusnya, kita beralih pula pada pemudahcaraan kecerdasan logik matematik dalam pengajaran bahasa Melayu. Yang pertama ialah analisis teks, di mana guru boleh menggunakan pendekatan analisis logik untuk membimbing dan memahami struktur suatu teks bacaan. Contohnya dalam subjek Komsas. Yang kedua ialah penggunaan data dan statistik dalam proses pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu. Guru boleh melakukan aktiviti pengajaran tata bahasa dan juga pembendaharaan kata di dalam kelas. Yang terakhir, menerapkan permainan dan aktiviti yang berasaskan logik seperti permainan meluaskan kosakata. Seterusnya, saya akan membentangkan interpersonal dalam pembelajaran dan pemudahcaraan bahasa Melayu di sekolah. Interpersonal merupakan salah satu dari kecerdasan pelbagai yang terdapat dalam diri individu. Menurut teori kecerdasan pelbagai, kemahiran interpersonal boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk berinteraksi dengan individu lain dan memahami mereka. Terdapat dua bentuk komunikasi yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Proses komunikasi berlaku dalam hampir segala jenis aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Antara contoh komunikasi lisan adalah apabila guru berinteraksi dengan murid ketika bercakap, memberi penjelasan, menyoal, menegur dan sebagainya. Sementara komunikasi bukan lisan berlaku melalui pandangan mata, pergerakan badan, air muka, mendengar dan sifat semula jadi guru tersebut. Dalam konteks pengajaran dan pemudahcaraan PDPC Bahasa Melayu, kemahiran interpersonal memainkan peranan penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan interaktif. Guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi sama ada dengan guru dan rakan sebaya bagi mengasah kemahiran komunikasi mereka. Ini selaras dengan konsep PDPC yang menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar. Melalui aktiviti lisan seperti bersyair atau berpantun, pelajar dapat meningkatkan pengetahuan bahasa, tata bahasa dan gaya bahasa dengan lebih mendalam. Interaksi interpersonal yang diwujudkan melalui aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman pelajar terhadap bahasa Melayu, tetapi juga menyokong perkembangan kemahiran sosial dan kognitif mereka. Tambahan lagi, melalui aktiviti seperti kerja berkumpulan dan pembentangan di hadapan kelas, pelajar dapat berlatih menyampaikan idea secara efektif.
Hal ini bukan sahaja membina keyakinan diri pelajar dalam berkomunikasi, tetapi juga membantu mereka mengembangkan kemahiran interpersonal seperti kerjasama, empati dan saling memahami dalam kalangan rakan sebaya. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, kecerdasan pelbagai kinestetik badan. Apa yang dimaksudkan kecerdasan pelbagai kinestetik badan ialah kebolehan dalam menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mereka yang mempunyai kebolehan ini lebih banyak menjadikan anggota badan untuk meluahkan perasaan dan buah fikiran. Antara aktiviti yang sering mereka lakukan adalah melibatkan fizikal seperti bersukan, seni mempertahankan diri dan menari. Terdapat beberapa tokoh yang mempunyai kecerdasan ini, antaranya ialah Tiger Woods dan Nicole David. Bagaimana pula ia boleh diaplikasikan dalam PDP Bahasa Melayu kan? Antaranya boleh mengadakan permainan bahasa yang memerlukan pelajar berlari atau bergerak untuk menjawab soalan. Contohnya, membentuk kumpulan dan bergerak ke arah jawapan yang betul di dalam kelas. Selain itu, guru juga boleh menghasilkan alat bantu mengajar seperti gambar, poster atau kad yang memerlukan pelajar bergerak untuk mengambil, menunjukkan atau menyusun dengan betul berdasarkan arahan dalam bahasa Melayu. Dengan cara ini, pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari. Itu saja, saya serahkan kepada rakan seterusnya. Seterusnya, kita pergi kepada kecerdasan ruang visual. Kecerdasan ruang visual ini merujuk kepada kebolehan seseorang individu itu untuk memahami hubungan antara objek yang ada di ruangan dan juga sekeliling mereka, sehinggakan mereka dapat berimajinasi dengan tinggi dan juga kreatif. Jadinya, golongan pelajar ini kebiasaannya sangat peka terhadap warna, garisan, bentuk, corak yang terdapat di sekitar mereka. Mereka juga lebih berminat untuk melakukan aktiviti kesenian seperti melukis, mengecat, mengenali skema warna dan sebagainya. Antara tokoh yang dapat dikaitkan dengan kecerdasan ini ialah Leonardo da Vinci dan juga Pablo Picasso. Jadi, bagaimana untuk mengaplikasikan ia dalam PDP Bahasa Melayu? Guru boleh melakukan aktiviti meneka gambar. Contohnya, guru menyediakan gambar berkaitan dengan simpulan bahasa dan meminta pelajar untuk menekanya. Oleh itu, pelajar yang mempunyai kecerdasan ruang visual ini akan menjadi lebih aktif di dalam kelas. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan intrapersonal dan kaitannya dalam pembelajaran bahasa Melayu. Konsep kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kebolehan untuk menilai diri sendiri dan mempunyai gambaran yang tepat tentang diri sendiri, berupaya memahami emosi, motivasi, nilai dan matlamat diri sendiri dengan mendalam. Kaitan pembelajaran dan pemudahcaraan bahasa Melayu dengan kecerdasan intrapersonal. Yang pertama, refleksi diri dalam pembelajaran. Dari segi analisis kemajuan, kenal pasti kesalahan dalam penggunaan bahasa dan memperbaikinya. Contohnya, pelajar mungkin sedar bahawa mereka sering keliru menggunakan imbuhan tertentu dan akan berusaha mengatasinya. Yang kedua adalah kemandirian dalam pembelajaran. Pelajar lebih cenderung mencari peluang belajar di luar kelas seperti membaca novel, mengikuti forum dalam talian atau menulis jurnal dalam bahasa Melayu. Ini meningkatkan penguasaan bahasa dengan lebih berkesan. Contoh, aktiviti PDPC Bahasa Melayu dengan elemen intrapersonal. Yang pertama, jurnal reflektif. Selepas sesi pembelajaran, pelajar menulis refleksi peribadi tentang topik yang dipelajari dan apa perasaan mereka terhadapnya. Yang kedua, penetapan matlamat mingguan. Pelajar menetapkan sasaran tertentu seperti menulis satu esei lengkap atau menghafaz 10 peribahasa baru setiap minggu. Dan yang ketiga, pembelajaran berasaskan projek individu. Murid mengembangkan projek penulisan kreatif seperti menghasilkan sajak atau cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup mereka.
Kecerdasan pelbagai yang seterusnya adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini definisikan sebagai mengenal pasti, mengkategorikan pola, corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar serta menggunakan ciri-ciri alam persekitaran. Individu ini lebih peka terhadap alam sekitar dan mereka digelar sebagai pencinta alam. Antara kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam subjek bahasa Melayu adalah menggunakan kaedah lawatan atau pemerhatian terhadap alam semula jadi. Guru membawa pelajar untuk pergi ke zoo dan membuat tugasan berkaitan dengan alam sekitar. Contohnya, guru memberi tugasan untuk menyerahkan sebanyak mungkin peribahasa yang berorientasikan alam sekitar, seperti bagai awal dengan tebing. Kaedah yang kedua adalah penjagaan haiwan atau tumbuhan. Melalui kaedah ini, pelajar diberi tugasan untuk membina sebuah karangan yang menarik berkaitan dengan proses-proses penjagaan haiwan atau tumbuhan. Melalui kaedah ini, secara tidak langsung pelajar mempelajari berkaitan dengan struktur ayat atau tata bahasa. Seterusnya adalah pembelajaran dalam kumpulan. Pembelajaran dalam kumpulan ini, guru memberikan tugasan untuk membina teka-teki berkaitan dengan alam semula jadi kepada pelajar. Dan semua kaedah yang digunakan dalam kecerdasan naturalis ini lebih berfokuskan kepada pembelajaran di luar bilik darjah berbanding dengan di dalam bilik darjah kerana mereka lebih aktif apabila melakukan pembelajaran di luar bilik darjah. Seterusnya adalah eksistensialisme. Ia merupakan kemampuan untuk memahami aspek-aspek berkaitan kejadian dan kewujudan manusia. Dalam konteks pengajaran bahasa Melayu, kecerdasan ini meliputi pengembangan pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan, makna, identiti dan nilai-nilai melalui bahasa. Yang pertama adalah makna dan tujuan hidup. Ia disampaikan melalui puisi, cerita-cerita rakyat dan sebagainya. Pelajar diajak merenung tentang nilai-nilai kehidupan seperti kehidupan manusia dengan alam, Tuhan dan manusia. Yang kedua adalah hubungan dengan budaya. Bahasa Melayu kaya dengan nilai budaya dan tradisi. Kecerdasan ini menekankan kepada cara pelajar memahami peranan mereka dalam melestarikan dan memberi gambaran mengenai budaya melalui bahasa. Secara ringkasnya, dalam pendekatan ini, pelajar diajak untuk berfikir lebih kritis dan mendalam tentang pengalaman mereka dengan manusia. Baiklah, saya teruskan pembentangan seterusnya dengan menerangkan tentang kecerdasan musikal. Apa itu kecerdasan musikal? Kecerdasan musikal adalah kebolehan untuk menggemari, mendiskriminasi, mengekspresi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Mereka yang memiliki kecerdasan ini sangat sensitif kepada bunyi dan suara yang wujud di sekeliling mereka. Dalam konteks pengajaran bahasa Melayu, dapat kita lihat terdapat beberapa cara untuk mengaplikasikan kecerdasan musikal dalam bahasa Melayu. Yang pertama adalah melalui lagu dan lirik. Menggunakan lagu dalam bahasa Melayu dapat membantu pelajar untuk mengenali perkataan baru, tata bahasa dan struktur ayat. Aktiviti menyanyi bersama juga dapat meningkatkan keterlibatan pelajar. Cara yang seterusnya adalah melalui permainan muzik. Aktiviti seperti kuis muzik atau permainan teka lagu tentang kata-kata adjektif misalnya dapat menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Selain itu juga, cara yang berikutnya dapat dilihat dalam penggunaan alat muzik. Menggabungkan alat muzik dalam pengajaran dapat merangsang minat pelajar. Sebagai contohnya, pelajar boleh mencipta melodi untuk membantu mereka menghafal kosakata atau frasa. Di samping itu juga, analisis lirik juga merupakan cara yang terbaik untuk diaplikasikan kepada pelajar yang mempunyai kecerdasan musikal dalam pembelajaran bahasa Melayu.
Dalam aktiviti ini, guru perlu mengajak pelajar untuk menganalisis lirik lagu untuk memahami tema, emosi dan konteks budaya dalam bahasa Melayu. Akhir sekali, aktiviti pementasan drama. Aktiviti sebegini merupakan salah satu aktiviti yang menggabungkan muzik dengan pementasan drama atau sketsa yang berbahasa Melayu. Aktiviti tersebut dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai rumusan, bidang pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menentukan masa depan sesebuah negara. Oleh itu, penting untuk kita memberi penekanan kepada penguasaan kecerdasan individu agar mereka dapat menerajui negara dengan baik. Pendidikan yang adil adalah kunci kepada keutuhan tamadun dan kejayaan sistem pendidikan. Teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner menyokong keadilan dalam pendidikan dengan membantu memberikan ruang untuk setiap individu berjaya dalam bidang tertentu. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.